Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa fahamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi ini Allah SWT bangkitkan kita. Dan dapat semula kita bernafas di atas muka bumi Allah SWT. Yang semalamnya kita tidur. Yang disunatkan oleh Islam. Bangun tidur pada pagi ini kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Syukur pada Allah Ta'ala. Pada pagi ini Allah SWT hidupkan saya selepas mati dan kepada Allah Ta'ala tempat kembali. Sebab itulah dalam kehidupan manusia yang bermotivasi ini, bangun saja tidur, dia mesti meletakkan satu self-talk, satu monolog, percakapan yang di dalam jiwa ini dengan sesuatu yang cukup positif. Dan insyaAllah pada pagi ini, kalau diizinkan oleh Allah SWT, mari kita berbicara tentang adab dengan ibu bapa. Oleh kerana kehidupan manusia ini dilahirkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, bahawa mengikut sunnatullah, kelahiran manusia ini adalah melalui ibu dan bapa. Tidak ada kelahiran melalui lain daripada ibu bapa. Lahir pada buluh betung ke, lahir pada pokok kelapa sawit ke, tak ada. Dia semua lahir melalui ibu bapa. Sebab itulah Nabi Isa alaihissalam pun lahir juga daripada seorang ibu yang bernama Maryam. Itu nak ceritakan lahirnya. Jadi oleh kerana kita lahir daripada ibu, ada juga oleh kerana manusia lahir daripada ibu, dan sebab itulah kita mesti memelihara adab. Adab ini adalah merupakan satu tata tertib, satu atur cara, satu penyusunan dalam hidup manusia ni. Adab kepada ibu bapa ni saya nak petik daripada pendapat yang ditulis oleh Abdullah Nasir Ulwan dalam sebuah bukunya yang bertajuk Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Abdullah Nasir Ulwan menyebutkan dalam bukunya, disebut bahawa, kata Abdullah Nasir Ulwan ini, bahawa tanggungjawab ataupun adab terhadap ibu bapa ini adalah merupakan perkara yang tidak boleh tidak. Dipetik daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang Nabi sendiri telah menceritakan adab-adab terhadap ibu bapa. Melalui sebuah kisah disebutkan bahawa katanya telah datang seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah SAW. Lelaki itu datang membawa seorang tua. Lalu Rasulullah SAW bertanya pada lelaki tadi, "Ya hadza, wahai fulan, wahai saudara, man hadza allazi ma'ak?" Siapakah bersama awak ni? Rasulullah tanya pada pemuda tadi. Lalu Rasulullah jawab, dia kata, "Qala abi." Inilah ayah saya. Dia cakap kepada Rasulullah. Apabila dia menceritakan yang datang bersama dengan pemuda itu ialah ayah dia, lalu Rasulullah SAW menceritakan adab-adab ni. Kata Rasulullah SAW di antara lain bahawa adab anak pada bapa yang kita nampak hari ini, yang kita bahaskan hari ini dan kehidupan kita hari ini, adabnya kita sebut jangan cakap kasar, jangan menengking ibu bapa, dan adab-adab lain. Tapi banyak rupa-rupanya adab terhadap ibu bapa. Yang pertama sekali disebut oleh Rasulullah, fala tamshi amamahu. Ini adab disebut dalam agama. Bahawa jangan anak ini berjalan di hadapan bapa dia. Maknanya kalau kalau sama-sama berjalan, jangan anak berada di hadapan bapa, biar anak berada di belakang bapa. Anak mesti berada di belakang ibu bapa, jangan dia berada di hadapan. Inilah kita nampak adab Islam ni, yang disebut sebagai adab ni. Kadang-kadang kita dengan ibu bapa kita ni, kita ambil kira lah yang ini. Rasa-rasa nak potong-potong, tak kisahlah. Tapi dalam agama disebut jangan berada di hadapan bapa. Ini yang pertama. Dan yang kedua Rasulullah sebut, jangan duduk
di hadapan ibu bapa. Artinya ibu bapa duduk depan, kita duduk depan dia lagi. Melindung penglihatan ibu bapa. Katakanlah di rumah kita, sambil-sambil menonton TV, syok punya cerita. Bapa menyandar atas kursi. Kita pun angkat kursi, duduk depan bapa kita. Adab dalam Islam menampakkan bahawa ini adalah merupakan adab yang tak baik. Ataupun dalam berbagai-bagai hal, jangan duduk di hadapan muka bapa. Sebab itu orang Melayu pantang larang dia. Kalau orang duduk, orang datang, ibu bapa sedang bercakap, pantang dia melintas depan muka. Pantang orang Melayu. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan agama. Ini adab. Dan adab-adab lain disebut lagi dalam kitab, dalam penulisan Abdullah Nasir Ulwan, dia kata, jangan panggil bapa itu dengan namanya. Rasulullah sebut, fala tad'uhu bi asma'i. Jangan panggil bapa nama. Ayah kita nama Yakub. Panggil Kob, tak sedap. Panggil ayah, panggil abah. Panggillah nama yang cukup hormat. Sebab itu jangan panggil nama bapa kita, nama ayah kita dengan nama dia sebenar. Tak boleh. Ini namanya bahawa anak yang macam tidak beradab. Lebih-lebih lagi lah dengan panggilan-panggilan lain. Barangkali kita letak nama ayah kita tu demikian. Ya, ataupun ayah kita di kampung terkenal dengan nama lain, nama yang tak baik. Kita pun sebut kepada bapa kita nama yang tak baik. Jauhlah. Ini paling teruk. Sebab itu panggil ayah, panggil dengan nama baik. Dan begitu juga disebut lagi, bahawa dengan ibu bapa ini, jangan membantah cakap ibu bapa. Sebab itu dalam menjaga adab-adab dengan ibu bapa ni, nak datangkan rasa kita beradab dengan dia. Kita ambil contoh, satu analogi. Kalaulah kita pergi, katakan nak temu duga. Kita nak pergi nak ditemu duga dengan satu jawatan. Apakah adab kita nak masuk untuk temu duga? Biasanya nak temu duga, sebelum masuk kita ketuk pintu. Masuk saja kita beri salam, Assalamualaikum. Kita sampai dekat penemu duga, kita duduk. Sebelum kita duduk, tunggu dia cakap, sila duduk, baru kita duduk. Dan kadang-kadang kita duduk pun duduk tak sepenuh kursi. Duduk sikit saja. Nak tunjukkan beradab. Ini dengan penemu duga. Kenapa kita tak begitu? Kerana dalam hati kita menginginkan sesuatu, nak menunjukkan nilai yang baik, nak menunjukkan kepada dia, kita ni orang yang cukup berbudi bahasa, berbudi pekerti tinggi dan bagai-bagai. Kan hasratnya untuk dapatkan kerja itu. Maka begitulah lahirnya adab pada ibu bapa. Apabila seseorang itu tidak merasakan ibu bapa dia itu hebat, apabila seorang itu merasakan ibu bapa tak penting, maka lantas dia tidak akan beradab dengan ibu bapa dia. Ikut suka saja. Sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab menjadikan anak tak beradab dengan bapa ni, kata Rasulullah, wa ata'ar rajul zaujatah wa aqu ummah wa barra sadiqah wa jafa abah. Dia kata Rasulullah SAW, apabila seorang bapa dia itu takut pada isterinya, tunduk pada isterinya. Arti kata tunduk pada isteri ni, tidak berani menunjuk ajar dalam rumah tangga dia. Apa yang nak berlaku dalam rumah tangga bapa ini, dia buat tak tahu saja. Ibaratnya tidak berfungsi langsung dalam rumah tangga. Tidak berani nak menegur anak, tak berani nak menegur bapa, nak menegur isteri dia. Kalau di rumah dia semayang lah. Sedang elok je baca subhanallah, 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 subhanallah. Melintas anak depan dia dengan pakaian yang tak senonoh. Dia pun tukar tune, alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi molek subhanallah, subhanallah. Melintah anak tabai, alhamdulillah, alhamdulillah pula. Sebab dah habis 3 kali. Kata balik nampak itu. Tidak keluar ayat dengan mencegah, menegur. Ini kata Rasulullah SAW, kalau bapa yang macam ni, inilah anak yang tak hormat pada dia. Yang tak hormat pertama, Rasulullah kata, wa aqu ummah. Bila bapa dia tadi tidak berani memberi teguran, dia melahirkan, akan lahir anak-anaknya, anak mendurhaka pada bapa. Tak tahu yang bapa. Wa aqu ummah. Dia mendurhaka pada ibu dia. Dia tengking ibu dia. Bukan setakat tengking ibu lah. Pernah kita baca dalam surah Haba beberapa tahun yang lalu. Anak dia penagih dadah. Hari-hari datang jumpa mak dia. Bawa pisau nak semelih mak dia. Kalau tak bagi duit, semelih. Tak bagi duit, semelih. Masya Allah. Jauhlah daripada nak beradab. Ini dia. Dan begitu juga kalau bapa yang tidak berani bertunjuk ajar pada anak dia. Wa barra sadiqah. Anak dihormatkan kawan daripada mak bapak dia lagi.
Sepatutnya bukan setakat kawan. Kalau kita naik kereta, duduk di depan sebelah kita, biasanya kalau kita bawa keluarga kita, isteri kita duduk sebelah kita. Kalaulah kita rasa hormat dengan bapa kita, kena tukarlah. Waktu kita bawa mak kita, bawa ayah kita, yang duduk sebelah kita bukan isteri kita lagi. Duduk di sebelah kita, mesti bapa kita. Kalau bapa tak ada, ibu kita, isteri dan anak duduk belakang. Sebab apa? Ini adab Islam. Kita tak nak. Kadang-kadang mak kita kadang-kadang masa dulu sibuk dengan kita lagi, adik-beradik kita. Dia letak di belakang tempat duduk. Anak-anak kita 5 orang. Beriba pula atas mak kita lagi. Terpenyik mak kita di belakang. Penyik orang tua tu dah lama, dah tak main dengan budak sekali, cucu-cucu. Maka patut dia tak depan. Sebab Islam mengajar ini adab. Begitu. Dan kata Rasulullah SAW, kalaulah bapa yang macam tadi juga, bukan sekadar anak menghormati kawan, tapi wajafa abah, dan anak-anak ini pula akan lari pada bapa dia. Sudah menonton yang dirahmati oleh Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang merupakan peringatan kepada anak-anak ini, dalam bentuk tingkah laku dan adab mereka pada ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini 3 perkara. Pertama, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali, kata Allah SWT, mengatakan uffin. Uffin ini maknanya is, ataupun cis, ataupun perkara-perkara dalam bentuk ayat, dalam bentuk perkataan yang boleh menyakiti ibu bapa. Wala tanharhuma, yang kedua, jangan menengking dengan suara kuat. Suara kuat artinya, anak-anak bercakap dengan ibu bapa dengan suara yang cukup lunak, yang suara cukup halus. Jangan meninggikan suara lebih pada suara ibu bapa. Ini adab yang disebutkan. Wala tanharhuma, jangan menengking mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan cakaplah kepada ibu bapa ni dengan qawlan karima, kata-kata mulia. Kata-kata mulia ni saya nak contoh beginilah. Kadang-kala anak-anak dia bercakap dengan ibu bapa dia menggunakan kata-kata kasar. Aku, ataupun sebagainya lah. Jadi maknanya kalaulah dalam suasana begini, kata-kata kasar ini diucapkan pada ibu bapa, menunjukkan bahawa anak ini tidak beradab dengan ibu bapa. Ini 3 perkara. Pertama, jangan mengatakan is. Sebab itu kalaulah mak bapak suruh dan apa-apa sekali pun juga tidak boleh diiskan. Jangan kasar, jangan tinggi suara dan bagai-bagai, ini adab. Saya nak bawa satu kisah lah berlaku. Yang pernah berlaku. Kisah ini berlaku. Kisah lama. Yang mana pada zaman Nabi Musa itu satu hari diberitahu kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi Musa. Dia katakan, wahai Musa, tahukah kamu, kata Allah SWT, ada seorang anak yang Allah SWT pilih dia sebagai ahli syurga. Jadi Musa pun bersama dengan kawan-kawan dia inginlah pergi melihat pada seorang anak ni. Dia pergi ke satu tempat yang disebut oleh Allah Ta'ala untuk melihat mengapakah budak ini untuk dipilih oleh Allah Ta'ala masuk surga. Kalau ibarat kita hari ini dalam pengurusan sebagai benchmarking. Benchmarking nak tengok apakah yang dia buat hingga Allah Ta'ala beritahu dia ahli syurga. Dia ceritakan sampai-sampai di rumah budak tu dia tengok tidak ada satu kelebihan. Tapi yang anehnya dikatakan bahawa anak tadi, dia bukan waktu Musa pergi dia tengah sembahyang. Bukan pergi dia tengah melakukan amal ibadah pada Allah Ta'ala, tidak. Tapi dalam riwayat mengatakan bahawa waktu Nabi Musa sampai, dilihat bahawa kanak-kanak tadi sedang memandikan seekor binatang. Ada riwayat mengatakan binatang itu khinzir. Ada riwayat mengatakan. Ini zaman Nabi Musa. Sebab zaman Nabi Musa ni banyak Allah SWT jadikan. Allah Ta'ala balas begitu saja. Dengan Nabi Muhammad tak berlaku. Kemudian Nabi Musa bertanya pada dia, mengapakah awak mandikan binatang ni? Biasalah macam kita dan sebagainya. Maka budak terjawab, dia kata begini, kata dia, sebenarnya ini bukan binatang. Yang saya mandikan ini, kata dia, ialah bapa saya. Yang ini mak saya. Ini dia. Sebab itu zaman Nabi Musa ini pernah manusia ditukar menjadi binatang. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran Karim, ada binatang, ada manusia yang pernah ditukar menjadi kera zaman Nabi Musa ini, biasalah.
Zaman kita dah tak ada lagi dah. Jadi, Nabi Musa tanya, "Ngapa kamu mandikan binatang ini?" Dia kata, asalnya binatang ini bapa saya dan ibu saya telah bertukar. Ditukar oleh Allah SWT kan ayah saya dulu, mak saya dulu ni engkar. Ada riwayat mengatakan kan mak dengan ayah dia tak semayang. Allah tukarkan jadi binatang. Saya nak ringkaskan cerita ni. Oleh kerana dia dipilih untuk masuk surga Allah SWT kerana mandikan binatang. Dan asalnya mak dengan ayah dia. Saya nak ceritakan bahawa inilah peringkat ketaatan walaupun mak ayah dia dah jadi binatang. Dia tetap merasakan itu mak ayah dia. Kalau lah bawa pada hari ni silap-silap hari bulan lah. Kalau ayah kita tukar jadi ayam serama, saya rasa habis kena jual ayah kita. Itu dia. Ini contoh pernah berlaku. Sebab itulah Islam, adab ini kena pelihara. Ya? Pertama tutur kata tadi yang saya sebut. Sebab itu bercakap dengan ibu bapa, pilihlah perkataan yang cukup baik. Pilihlah perkataan yang cukup elok untuk sedap didengar. Sebab itu kalau tak suka macam mana pun, jangan kita lari pada ibu bapa. Tak suka macam mana pun dengan ibu bapa kita, jangan. Sebabnya mereka ini orang yang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Taala sebut lagi adab ini, dia kata wahfid janahaz zulli minar rahmah. Wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaira. Maknanya kata Allah SWT, hendaklah kamu rendahkan kepakmu. Mana di hadapan ibu bapa ni hendaklah kita rendahkan martabat kita walaupun kita contohnya di pejabat kita ketua jabatan. Di mana-mana saja kita adalah merupakan ketua, tapi di hadapan ibu bapa kita bukan ketua. Kita balik ke rumah, pejabat kita ketua jabatan, balik ke rumah, kita bukan ketua jabatan. Kita adalah anak kepada ibu dan bapa kita. Sebab itu kena menurunkan ego kita. Balik, waktu berhadapan dengan bapa kita, ego kita turun. Ego apa? Ego sebagai seorang anak. Ego kena turunkan. Jangan, kalau di pejabat kita bos, balik di rumah kita bos. Sebab itu kita nampak pada hari ini yang cukup pelik lah. Orang-orang menggunakan ibu bapa, kita nampak. Kadang-kadang suami bekerja, isteri bekerja. Anak-anak bukan dihantar pada pengasuh lain. Anak-anak dihantar pada ibu bapa. Kadang-kadang ajak mak tinggal dengan mereka di serumah. Suami isteri pergi kerja, anak-anak ini tinggalkan dengan ibunya di rumah. Sudah jadi terbalik. Ibu ini merupakan orang gaji kepada dia. Dulu ibunya memelihara dia, lepas dia memelihara cucu. Ibu bagaikan orang gaji. Kadang-kadang balik kasar pula. Balik tengok anak comot je. Mak tak mandi ke budak ni? Nampak, inilah pendurhakan. Maka sudah hilang adab. Pada ketika itulah, dalam hadis Rasulullah kata, antalidal amatu walidaha. Ketika itu disebut sebagai satu tanda kiamat, kata Rasulullah SAW, bahawa ibu melahirkan tuannya. Artinya anak jadi tuan. Tambah-tambah pula lagi. Siap jaga anak dia. Ujung bulan bagilah duit gaji 300, 400 bulan. Mak, ni upah mak jaga anak saya. Masya Allah. Macam mana? Ini nama tidak ada adab. Sebab itulah para penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita kena ambil kira benda-benda yang macam ini. Perkara-perkara ini merupakan satu cukup tinggi nilai sensitivitinya. Sensitif yang cukup tinggi, kita mesti rasakan. Apa pasal kita kena rasakan? Kerana inilah kehebatan ibu, kehebatan bapa. Dia tidak boleh dianggapkan sebagai orang gaji kita. Dia tidak boleh dianggapkan bagaikan pekerja kita. Dia berbagai-bagai, tidak boleh dianggap. Contoh di kampung begitu juga kadang-kadang. Kita ada tanah di kampung. Ada tanah di kampung. Tanah tak bertebas, beluka naik, hantar surat dengan bapak-bapak, tolong tebaskan tanah saya ni, nanti saya bayarlah dengan bapak. Bapak dia pula menebas tanah dia. Masya Allah, dia bayar duit. Ini tak jadi. Sebab itu sepatutnya bukan begitu. Bukan nanti dia melakukan kerja baru kita beri. Tidak. Oleh kerana tanggungjawab, oleh kerana adab dengan bapak. Inilah yang kita kena jaga. Sebab itu Allah SWT sebut, wahfid janahaz zulli minar rahmah. Yang jangan, kita kena rendahkan ego kita, turunkan ego kita. Dan yang sebaik-baiknya, Allah Ta'ala kata, tukarkan. Ego tinggi tukar dan sebutkan, katakanlah kata Allah Ta'ala, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, berilah rahmat kedua ibu bapakku dan bagaimana ia mendidik aku sejak kecil lagi. Rupa-rupanya bukan nak meninggikan diri kepada ibu bapa. Bukan
kita nak ego tinggi pada bapa, tapi sebaliknya merendahkan diri, selalu memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah anak yang baik. Inilah anak yang soleh. Inilah anak yang solehah, yang setiap masa, setiap ketika memohon kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan bapaknya. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu bila kita lihat dunia akhir zaman ini, adab anak-anak kepada ibu bapa makin hari makin hapus. Adab anak-anak kepada ibu bapa makin hari makin terhakis. Anak-anak sudah lagi tidak hormat pada ibu bapa. Anak-anak sudah merasakan ibu bapa itu adalah merupakan warga asing di dalam kehidupannya. Apabila dia sudah besar, dia merasakan ibu bapa itu bukan ibu mereka lagi. Malah ada di antaranya yang menganggapkan ibu bapa ini adalah merupakan orang-orang yang tertentu sahaja yang tidak perlu lebih penghormatan. Kerana apa? Kerana ia lebih terhormat. Sebab itulah, bagi anak yang soleh, inilah yang disebut bahawa kalaulah kita berlaku begini, menghilangkan adab-adab, peraturan-peraturan di rumah kita, maka sebab itu kita hidupkan balik adab ini. Latih diri kita. Dan sebab itu, dari segi pendekatan motivasinya, kalau kita nak beri apa-apa, nak tunjukkan hormat kepada ibu bapa kita, kalau kita pun dia ada anak, patut penghormatan itu kita lakukan di hadapan anak-anak kita. Supaya anak kita tengok kita sebagai model, sebagai contoh. Oh, rupanya ayah saya ni, dia hormat ke datuk ni, dia hormat ke nenek ni. Maka saya pun patut jugalah hormat ke datuk, patut hormat ke nenek. Dan saya juga mesti patut hormat kepada bapa saya. Bila bapa saya dah tua dan tidak bagai-bagai lagi. Ini nak tunjuk depan ni. Ini gaya yang kita nak buat. Dan kalaulah tidak ada contoh-contoh begini, model-model begini, maka payah kita. Sebab itu eloklah kalau hujung-hujung minggu, masa-masa cuti, bawa anak kita balik jumpa dengan bapa kita, datuk pada anak kita. Tunjukkan nilai-nilai baik di hadapan bapa kita. Supaya anak-anak zuriat kita yang ada, mereka menonton, mereka melihat dan menjadikan model kepada kehidupan mereka. InsyaAllah, terlatih anak kita menjadi anak yang beradab pada bapa. Saya rasa sekadar ini saja untuk pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala cuba. Moga-moga Allah Ta'ala bentuk kita. Dan kita juga mencuba untuk membina diri menjadi anak yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.